أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Dan sesungguhnya kamu juga telah mengetahui bagaimana buruknya akibat segolongan kamu yang telah menceroboh larangan hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai hukuman pencegah bagi orang-orang di masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kenangilah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Jawab mereka, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Ujar Musa, aku berlindung kepada Allah daripada termasuk di dalam golongan orang-orang yang jahil. Kata mereka, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu betina itu. Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu betina yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda. Malah pertengahan umurnya di antara keduanya. Oleh itu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata lagi, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diperjelaskannya kepada kami apa warnanya. Jawab Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyenangkan hati orang-orang yang melihat. Ini daripada ayat 65 dan seterusnya. Ayat dan terjemahan telah dibaca tadi. Kita cuma ada beberapa nota di sini. Menceroboh segolongan kamu yang telah menceroboh larangan hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Kita mau panggil hari Sabtu juga Sabat. Kalau kita mau panggil depan kan, tu hari Sabtu, Sabtu. Bahasa Arab masa dia ada, sebab ada fi sebelum dia tu jadi Sabti. Kalau dia duduk itu, tu cerita orang yang belajar nahwu tahulah. Sabta boleh jadi juga, Sabtu pun boleh juga. Tempat-tempat lah mengikut keadaan. Jadi kalau kita ambil bahasa Melayu tu, ambil hak Sabtu tu, keadaan ni lah juga. Hari Sabtu, saya tidak faham panjang lah sini. Sebenarnya kalau kita ni tidak terikat dengan tafsir Quran dengan Quran, boleh pergi panjang benda lagi. Apa makna hari Sabtu? Hari Sabtu kita ni harus mengerti kan. Biasa hari Khamis, pada hari Jumaat, pada hari Sabtu tu kau maksudnya. Itu perbahasan lain lah. Dia tidak termasuk dalam tafsir Quran dengan Quran. Sabtu tak apalah, kita kadang-kadang tumbik sikit kan. Tumbik sikit. Takut. Ialah kalau tafsir Quran dengan Quran itu terlalu terhad setakat mana ada dalam Quran. Supaya kita kata sebut semaya dalam Quran. Orang kaget tu tak pernah sebut lagu mana.
caranya. Sedangkan kalau kita pergi kepada sunnah, hadir lagi, wah banyak pulangnya. Begitulah juga ni pun kalau kita bincang, mana cumanya kita nak tuju ke ni tafsir Quran dengan Quran. Jadi kalau nak kira lah, nak bincang luar sikit daripada waktu banyak. Jadi Sabtu mana dia? Maknanya rehat. Yaumus Sabt, hari Sabtu hari rehat. Hari rehat ni kalau mengikut Yahudinya hari Sabtu sungguhlah hari Sabtu. Dan dia berubah-ubah mengikut syariat yang berubah tu. Kalau orang Kristian hari Ahad. Hari Sabtu dia hari Ahad. Maksudnya hari rehat. Dan agama ni tak serupa. Ada agama hari Selasa, ada agama hari Rabu. Kita ni hari Sabtu kita hari Jumaat. Jumaat itulah Sabtunya. Gitu. Jumaat tu hari Sabtu. Dah waktu hak tepat. Waktu hak tepat. Tak apalah kita tidak nak bicara. Itu banyak dah. Tengok sini lah. Setakat mana ada nota ni. Segolongan kamu telah menceroboh larangan hari Sabtu. Apa larangan hari Sabtu? Dengan sebab tu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu qiradatan khasi'in, kera-kera yang hidup. Jadi apa yang dimaksudkan larangan hari Sabtu? Kalau kita tengok Quran, disebut sini 1, 2, 4 ni kisah Bani Israel berkenaan. Disebut Allah di dalam ayat ini secara umum dan ringkas, ini ijmal sahaja. Kalau tengok sini gitu je, ringkas sahaja. Tetapi kalau kita nak tengok Quran juga, lebih detail daripada ni adakah? Ada. Itulah maksud tafsir Quran dengan Quran. Tengok tempat lain, kita nampak lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Ia tersebut secara lebih jelas dan terperinci, yakni tafsir di dalam firman Allah berikut. Baca. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Bermaksud, dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Di sini dalam ayat ni, kalau kita tengok surah Al-A'raf 1 dan 3 ni lebih jelas. Dia ada satu peristiwa dalam sejarah mereka. Begitulah. Ini sejarah Bani Israel. Sebelum pada ni pun kita tengok dah Bani Israel itu lagu mana. Ni pun nak cerita bagaimana mereka tu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi ikan-ikan pada hari Sabtu, dia tidak ikat. Dia tidak tangkap ikan, tapi dia elok. Buka, lepas tu dia kata, begitu dia tidak ikat. Jadi pakai elok lah, elok. Pada hari Sabtu tu tak banyak orang ikannya. Bergelegak, rampok-rampok ikan. Rampok banyak, pokok dia gerai lah, gerai. Allah kalau boleh ambil banyak tu, hari lain tak ada. Itu ujian Tuhan. Ujian Tuhan kepada mereka, hari lain tak ada. Hari Sabtu kat dia seseorangnya ikan tu tak ada. Hari Sabtu ni kita tak apa. Hari sini sedar. Pergi ikan, pokok dia kelis saja. Jadi buat ke mana? Dia helm, pakai helm. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu, kerana mereka selalu berlaku fasik. Jadi ujian-ujian Tuhan itu sebenarnya untuk baiki pada hakikatnya, untuk mendidik manusia, supaya manusia belajar daripada ujian-ujian itu. Kalau hak lepas, lagu mana? Kalau langgar hak Tuhan, jadi lagu mana? Mudah-mudahan kita dapat pengajaran, berubahlah. Itu maksud ujian itu.
Dan kerana mereka tu fasik, kalau tak ada sifat tu tak payah uji, tak payah uji kalau tak ada sifat tu. Dan kita manusia ni memang ada sifat itu. Lepas tu lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera, qiradah. Qiradah maknanya kera-kera yang hina. Jadi macam-macam di sini kalau kita tengok dalam kitab tafsir, ada yang kata jadi kera sungguh, ada yang kata tidak, perangai saja. Perangai saja kera. Rupa dia tu tidak jadi kera. Tetapi kalau kita tengok Quran sendiri lagu mana? Kalau kita tengok Quran sendiri memang jelas jadi kera sungguh, jadi babi sungguh, bubuh jadi. Cumanya berdasarkan hadis-hadis disebutkan hak mana jadi kera, jadi babi itu dia setakat tu, dia tak ada zuriat, dia tak ada keturunan. Dia mati tu habis cerita lah. Dia tak ada kata keturunan. Adapun kepercayaan macam-macam lah dalam hadis-hadis falsuf tu banyak lah. Binatang ni asalnya goni, binatang ni asalnya tu doa lah tu. Tak ada gitu. Tak ada orang kata keturunan ni. Bakal dia tak ada. Mana-mana pun dia sekat tu je. Sekat tu. Mereka memang telah dijadikan kera-kera. Mana bukan sifat saja kera, tidak, memang jadi kera sungguh. Ini sebab tu kita penting tu tengok Quran di tempat lain. Dia sebut macam mana. Berdasarkan firman Allah ini, baca soal. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Bermaksud, katakanlah, mahukah aku ceritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Mereka ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera-kera dan babi-babi, serta orang-orang yang menyembah taghut. Mereka itulah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Jadi akibat derhaka kepada Allah ni berat. Akibat derhaka kepada Allah, langgar perintah Allah ni berat. Dilaknat, dimurkai. Kadang-kadang Allah SWT dia ubah sifat tu. Jadi perangai tu tidak perangai manusia lah. Tetapi hak berlaku kepada Bani Israel dulu memang sungguh lah. Jadi kera, jadi babi sungguh. Tetapi kalau umat-umat lain, orang-orang lain, dia boleh jadi juga sifat tu. Sifat tu jadi perangai tu. Bukan setakat kera lah, perangai rimah kita kata, perangai ular, perangai singa dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada yang zalim-zalim tu kadang macam dia tidak nampak orang yang dizaliminya tu manusia. Macam dia rimah, nampak mangsa dia ke mana. Dia tak ada rasa kesian, tak ada rasa belah, orang kata. Belah hati tak ada bila dia menerkam mangsa dia tu. Kita tengok jadi gitulah. Dan lah ni jelas. Jelas sangat kalau kita tengok Yahudi tu, Bani Israel lah. Bila sudah teruk tu tak ada dah Islam ada sikit lah. Ada hak teruk dengan Yahudi tu tak teruk dah perangai dia. Bila ni boleh tengok itu sifat tu tidak sifat manusia tu lagu tu. Tidak sifat manusia lagu tu. Zalim begitu mau. Dah sampai gambar-gambar kepada kita, video-video yang orang ambil memang teruk. Sampai kala ni berapa puluh tahun dah, sehingga ingat kita jak budak lagi. Kena nampaknya ayah dah buat Palestin tu. Buat Palestin tu. Jadi itulah itu akibat orang yang derhaka kepada Allah. Sampai keturunan dia tu pun jadi teruk. Jadi gitulah perangai dia. Jadi kera, jadi babi, serta orang-orang yang menyembah taghut. Dia kan tak nampak kalau ke benda molek ni. Kalau duduk nampak dia cerah dia. Wa abadat taghut. Abadat tu dia abad, sama dengan abadah, kafarah, fajarah, fasaqah. Cuma ni fa'al, itu wazan itu.
Jamak tu. Dia jamak tu. Bukan abadan tu fi'il madhi. Ada kita fi'il madhi. Kepada orang belajar Arab tu, dia tahu lah. Dia abada ya'budu. Ibadah. Abdan. Itu dia, apa nama ni, bukan orang kata fi'il madhi itu, takut jadi keliru. Cuba tengok terjemahan itu. Serta orang-orang yang menyembah. Jamak tu. Abadat tahu. Bukan telah menyembah. Tak kena kalau tu. Terjemah telah menyembah tahu. Sebab itu dia ataf tu. Abadat tu ataf kepada al-qiradah tu. Kalau kita apa nama ni, belajar sikit sebanyak nahwu tu tahulah bahasa Arab ni. Jadi sebahagian daripada mereka Allah jadikan minhum min litab'id. Min litab'id. Mana sebahagian, bukan semua. Bukan semua Bani Israel itu jadi kira babi dah. Minhum, sebahagian. Ada di antara mereka itu yang Allah jadikan qiradah. Itu jamak. Jamak qird. Khanazir, jamak khinzir. Khinzir, khanazir jamaknya. Abadan, itu waw tu ataf kepada al-qiradah. Abadan tu bukan mana fi'il madhi, takut keliru yang jadi kita sebut tu. Abadan tu jamak. Abadun, abid, abad, abadah. Seperti kafir, kafar, kafarah. Begitu. Itu jamak tu, zahir dia nampak macam fi'il madhi pada hakikat. Sebab dia jadi maf'ul, situlah abadah. Kalau tidak jadi maf'ul, jadi mubtada ke apa, jadi abadi lah pula. Kalau selepas raja abadi gitu. Dia bukan fi'il lah tu. Bukan fi'il, isim. Jamak taksir. Kena beringat sikit. Jadi waw tu waw ataf kepada al-qiradah. Jadi Tuhan buat lagu mana? Jadi kera. Kalau tidak jadi kera, tidak jadi babi, jadi menyembah taghut. Jadi penyembah taghut. Jadi tak ada apa nak sembah Tuhan ni, gelap perut orang kata. Jadi cerah Allah ke sembah taghut. Taghut ni berhala ke atau pemimpin yang zalim ke, ikutlah. Luas mana dia tu taghut. Maknanya yang disembah, yang dipuja selain daripada Allah lah. Jadi puak-puak ni jadi begitu. Itu akibat derhaka kepada Allah tu. Yang nak bayangkan, akibat derhaka kepada Allah ni jadi gelap perut. Allah kemolek tu tak apa. Allah kemolek tak ngatur. Tu yang kata kesal dia tu. Allah kata molek tak segar selalu. Macam dia tu. Kita sendiri pun gitulah, tanya diri kita, tengok diri kita tu lagu mana. Allah benda molek segar ke tidak? Suka ke tidak? Allah benda tak molek, lagu mana? Situ ya ukurannya. Tak payah tanya orang lain, tanya diri kita sendiri. Kalau Allah benda molek, malah lah. Allah benda tak molek, rajin lah. Yang ada tu boleh ke dia tu kan? Benda dia tu, benda buat syaitan. Sebab apa? Sebab kita tidak baik. Kita duduk baik dengan puak-puak syaitan, tidak baik dengan puak-puak malaikat. Kalau baik dengan puak-puak malaikat, jadi mulhim, malaikat yang bagi ilham kepada kita tu ramai duduk sekeliling kita ni. Ada betul lah duduk beri idea kepada kita. Sebab dia jadi molek-molek saja. Apa dia tu? Molek-molek saja. Hidup dia tu bermakna, bernas hidup dia. Tidak kata tak boleh nak sebutkan. Kalau benda tak molek, banyak boleh sebut. Tak mesti lagu tu. Dah kata ikut Quran, ikut Nabi ni, mesti dah. Kalau kena molek, dia jadi molek. Dia tidak jadi tak molek. Tiba-tiba jadi tak molek. Ke mana? Tak kena lah tu. Jadi ini, mereka itulah lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang betul. Wa adallu an sawa'is sabil. Tak betul lah. Tak betul kan lagu tu. Jadi ini yang diterima oleh Bani Israel, terutamanya hak mengikut agama Yahudi. Memang boleh tengok ni. Kita boleh tengok lagu mana orang yang dilaknat oleh Allah. Tak payah tengok Yahudi, tengok Syiah pada dah. Itu kena laknat tu. Sebab apa? Dia ubah Quran, nak ubah Quran.
selewengkan hadis, buat hadis palsu. Itu dia ada kesan belakang tu. Dia bukan tak ada kesan. Jadi buat dia tu kan kita tengok. Lemah lah kita tengok. Kalau kita orang kafir, orang biasa tak buat dan itu. Ambil pisah toreh kepala anak tu. Darah belanja. Kononnya nak mengingati. Husin, kematian Husin. Apa yang jadi lagu tu? Pada dia sendiri. Dan dia tidak boleh. Kalau mula, orang susah juga. Mula nak wayak korang tu. Dan dia buka YouTube. Nak tahu lalu, nampak lalu. Dia pukul belakang dia. Kan pukul dengan pisah tajam. Habis darah-darah belakang. Kita kata, hijab ni pelik ni. Tak masuk akal buat hijab. Tapi dia boleh buat. Inilah orang yang sudah tutup pikiran dia lah tu. Jadi Tuhan ni tak nampak dia. Tak nampak dia kena yang tak boleh. Hak salah tu. Yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dia boleh buat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang ni Bani Israel dahulu, terutamanya Yahudi ni. Sehingga dia begitulah. Kalau Yahudi dulu bunuh Nabi, selewengkan kitab suci. Serupa itu. Kalau kita tengok ajaran Syiah kan, serupa dia gitu juga. Cuma dia tak boleh nak bunuh Nabi, dan Nabi tak ada. Kalau dia bunuh orang-orang soleh, penjual-penjual agama. Tu memang dia nak benar. Halal darah. Bahaya tu kata bahaya. Jadi pengikut Nabi, orang yang nak menegakkan sunnah, nak bawa ajaran yang sebenar, tu dia musuh benar. Dia musuh benar. Bukan setakat ahli-ahli, orang biasa ada ahli sunnah ni. Untuk musuh nombor satu. Lebih daripada Yahudi, lebih daripada Nasara lagi. Bagi dia. Sebab apa? Sebab ni orang nak bawa orang sebenar, orang biasa. Selagi ada ni tak laku dia tu, bahayalah dia. Cuba macam mana dia jadi? Dia jadi gitu. Macam mana dia jadi gitu? Begitu juga siapa-siapa pun, bila-bila pun dia tidak khusus dengan Bani Israel saja. Bila-bila pun kalau laku tu buat menyebabkan murka Allah, dilaknat oleh Allah, dia akan jadi begitulah. Kalau boleh ni tak nampak. Gitu. Baca lagi. Dan firman Allah di dalam surah Al-A'raf, فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Bermaksud, maka setelah mereka melanggar apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi Tuhan kata, jadilah kamu. Memang jadi sungguhlah. Memang jadi sungguh hak ini. Hak lain tidak jadilah kera tu. Tapi kalau melanggar perintah Allah, benda-benda tu halangan tu, dia boleh jadi perangat tu juga. Sifat tu mari. Sifat binatang tu, sifat bahimiah binatang tu mari pada kita. Tidak jadi binatang zahirnya, tapi dari segi cara perbuatan tu kan, gitu. Lepas pada tu kami jadikan apa yang berlaku itu. Kenapa Tuhan buat begitu? Nak suruh mikirlah, nak suruh sedar, nak suruh insaf. Sama-sama pun begitu. Bila Allah SWT waktu bala dia, waktu azab dia, nak suruh kita mikir, ikutlah dalam bentuk apa pun. Ini 126 kita ada nota di situ. Iaitu orang-orang yang beriman, kerana mereka lah yang dapat mengambil pengajaran dan petunjuk daripadanya. Orang-orang yang beriman ambil pengajaran kan. Jadi Tuhan buat kita langsung orang beriman ni mikir, insaf. Sebabnya kalau orang tidak beriman, tak kapas macam. Orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil manfaat. Baca ni. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bermaksud Al-Quran yang sedang kami turunkan ini adalah penawar dan rahmat semata-mata bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sementara bagi orang-orang yang zalim, disebabkan keingkaran mereka pula ia tidak menambahkan selain kerugian.
Jadi maknanya dapat pengajaran daripada apa nama ni, azab Allah, hukum Allah, orang-orang mukmin juga. Orang kafir tu duduk gitu lah. Cuma takut tak sehari dua. Lepas tu buat perangai pula. Gitu. Lepas pada tu ni semua ni cerita Bani Israel. Kena ingat. Ingat benar-benar. Allah SWT cerita Bani Israel ni bukan nak mudah dan waktu. Bukan nak mudah nak apa ni, royak kekurangan mereka kepada dunia, teruk bangsa mereka. Bukan. Itu sebagai contoh pengajaran. Sebab telah berlalu dalam sejarah. Siapa-siapa pun, bila-bila masa pun, bangsa mana-mana pun, begitulah nasib dia. Kalau ikut jejak langkah mereka. Kalau ikut jejak langkah mereka, jadi begitulah. Jadi kesimpulannya, tak boleh langgarlah perintah Allah. Kita tu Tuhan tak ada lain kan? Hari Jumaat ke hari Sabtu kau nak igat-igat. Sebab Tuhan tidak nak uji kita dengan hal tu. Tak ada dah uji kita tu, tak ada. Ini khusus dengan mereka. Tapi mereka dulu memang jelas Nabi mereka royak ni Tuhan langgar ni tak boleh. Bila dia langgar gitu. Jadi hak ada lagi dengan kita nya, hak lain-lain lah, banyak lagi lah. Tuhan langgar kan, jangan berzina, jangan minum arak, jangan macam-macam lah hak dia langgar tu. Bila kita langgar, dia akan jadi gini lah dia. Serupa je. Terutama kalau betul-betul buat serupa dengan apa mereka buat ni. Tapi keadaannya susahlah sikit. Sebab apa? Sebab mereka berhadapan dengan Nabi sungguh. Jadi kalau langgar tu beratlah kesalahan. Macam kita ni tidaklah setara tu. Tetapi akibatnya kena juga. Cumanya tidak seberat kalau ketika Nabi tu sendiri ada. Ajaran Nabi tu tetap ada orang lain lah. Ulama-ulama dah raya, ni Tuhan larang, ni tak boleh, ni dosa besar. Ulama-ulama lah. Tetapi mereka bukan Nabi ke mana-mana. Dengan sebab itu azab yang menimpa tu tidak seberat orang dulu. Walau bagaimanapun benda tu tetap terpelihara. Ajaran Nabi tu. Kalau kita syariat Nabi Muhammad lah. Tak ada dah tak boleh ikan tu. Walaupun hari rehat kita hari Jumaat sekalipun, menepati hari Sabtu dia tu, kita kata hari Jumaat, tak apa nak ikan. Ikan nak kapur pun tak ada halangan. Hanya dilarang lah dalam agama kita, dalam syariat kita, digap. Tu tak boleh. Kalau buat tu dia jadi gini lah juga siapa-siapa pun. Ni Nabi Musa kata, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu. Ni nak ayat perangai apa-apa ni. Padahal tengok banyak kali dah. Nabi sendiri yang didik mereka, ajar mereka, duduk di kalangan mereka. Dia tengok dah berapa banyak mukjizat kami, berapa banyak akibat buruk kali melanggar perintah Nabi. Tapi ada semua. Ni perangai ni lah tak boleh. Perangai ni kalau ada pada orang lain pun itulah juga. Gitu. Dia akan jadi teruk gitu lah. Jawab mereka, apakah kau nak mempermain-mainkan kami? Boleh dia kata begitu. Kepada tu guru dia. Tu guru dia tu siapa? Bukan calon-calon Nabi Musa. Dia boleh kata begitu. Padahal tengok banyak dah. Nabi Musa ni memanglah istimewa. Tapi ada semacam tu. Perangai tak boleh tu ada semacam. Di sini menunjukkan tak boleh pengajaran je lah. Pengajaran. Nabi Musa tu guru dia. Nabi Musa tu pemimpin dia. Melanggar pemimpin. Cuma pemimpin tu kalau tidak Nabi boleh jadi tepat, boleh jadi tidak tepat tu lah. Kalau Nabi ni tentu dah betul. Tentu dah betul. Sebab itu yang murka Allah tu besar. Kalau tidak Nabi, pemimpin tak boleh juga. Kena turun lah. Kena patuh lah juga. Tak boleh buat main-main gitu. Tak boleh mempersendakan guru misalnya dengan. Tak boleh. Sumpah juga. Cumanya keadaan guru selain daripada Nabi ni, dia tidak sama dari segi sifat dia. Sebab dia tidak masuk. Tapi pada dasarnya gitu juga.
Pada dasarnya gitu. Sebab nak cari Nabi tak ada. Dah sampai kita tak ada. Dah tak akan lagi dah Nabi. Jadi kita kena tengoklah kalau tu guru tu royak benar-benar betul-betul royak. Jangan dilawan. Sebab lawan tu bermakna lawan Nabi lah hakikatnya. Gitu dia. Lawan Nabi hakikat. Dia kata, apakah kau nak mempermain-main? Jawab Nabi Musa kata, a'udzubillah an akuna minal jahili. Aku berlindung kepada Allah daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Boleh demo kata kita gitu. Kalau pasal gurang main-main gitu ni, orang jahil kijak orang jahil, bukan kijak seorang rasul. Gitu. Di sini ada nota ni. Kerana kami bertanya, sebabnya dia tanya, gini cerita dia. Pokok dia tanya, ada satu orang terbunuh. Dia tanya, Nabi Musa siapa pembunuh sebenarnya? Tak tahu. Sebab tak tahu, jadi susah hati lah pokoknya. Tiba-tiba engkau pula berkata, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Inna Allah ya'murukum an tadba'u baqar. Bila mereka bawa persoalan tu, Nabi Musa pun kata begitu. Tak ada habis hayat, kata selalu, atattakhiduna huzwa, main-main kami, kata selalu. Tak boleh nak sebentar, tak ada habis lagi ayat orang. Terutama tu guru kita mengajar tu tak ada habis lagi. Tunggu kita kata begitu selalu. Apa yang suka guru begitu tu? Banyak kali dah kita tengok dia ni molek sangat. Tak kita boleh lah tu. Jadi dia nampak tidak jawab direct, tidak jawab selalu. Orang tu bunuh. Tidak kata dia. Padahal nak menuju ke situ juga. Cuma cara Allah. Cara Allah. Nak menuju ke situ juga. Cara Allah, kena buat gini. Dia ada syarat-syarat dia. Kena buat sebelah dulu. Dia ingat tu tak ada kena benda dengan persoalan dia. Padahal tu persoalan. Cuma kita tengok ayat selepas pada ni. Nampaklah jawapan dia duduk situ, kena buat gitu. Itu langkah-langkahnya. Itu langkah-langkahnya. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Apa kaitannya pertanyaan kami itu dengan perintah Allah tersebut? Apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Ayat ke-72, 73 selepas ini menjelaskan latar belakang bagi perintah Allah yang tersebut di dalam ayat ke-67 ini. Jadi 72, 73 menerangkan latar belakang. Apa Allah suruh sembelih lembu itu. Latar belakang itu situlah cerita orang terbunuh. Daripada jawapan Nabi Musa ini, dia kata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Apa sifat-sifat lembu betina tu? Dia pula. Dia kata Nabi Musa main-mainkan dia. Tidak, dia pula main-mainkan Nabi Musa. Dah royak dah lembu betina. Ikutlah kalau kita nak kata, tanya. Dia pula buat main Nabi Musa. Tadi dia kata Nabi Musa main dia. Dia pula. Dia kata lembu betina tu lah. Mana sifat dia? Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu betina yang tidak terlalu tua. Jadi kau susah tu nak cari. Padahal asalnya lembu betina saja. Selesai kan? Boleh selesai cepat. Apa di kemuskilan pokok dia. Tapi dengan sebab dia ni mempermain-mainkan, jadi susah pula nak kena cari lah dulu. Kalau pula pada tanya pula. Dia buat main-main pula Nabi Musa. Oleh itu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Sekarang tak pada tanya lagi. Apa warnanya pula? Inilah golongan yang cari penyakit. Cari penyakit. Nabi Musa jawab ni kira-kiranya dalam ayat dia tidak sebut lagu-lagu mana. Tapi bila Nabi Musa jawab, dia pun jawab pada dia tak tahu
maksud pertanyaan mereka tu apa. Jadi Allah SWT sebutkan di sini betapa seorang Nabi tu dia cukup faham. Orang tanya, mungkin jelas tak Allah SWT tak sebut sini secara jelas. Kalau dia nak tanya tu sifat-sifat lembu. Mungkin apa nama ni, antara dua lah. Sebenarnya sebut dia tanya, tapi Allah SWT meringkaskan. Mungkin juga tidak sebut. Dia tanya mahian gitu sungguh, gitu je, mahian. Tetapi kebijaksanaan seorang Nabi, utusan Allah ni dia faham. Kali ni tanya tu, tanya tentang sifat. Jadi dia jawab tu tepatlah. Jadi mereka tak boleh kata tidak itu, kami tidak maksud itu. Dia tak dikata dia. Mana tepat jawapan itu. Dah sampai sini kata buat-buatlah. Waktu saya suruh tu dok lagi. Dia kata suruh tanya pula apa warnanya pula. Kalau kau susah nak cari, kau susah nak cari. Lembu betina tu lembu betina kuning tua warnanya, lagi menyenangkan hati, tasurrun naziri, menyenangkan hati orang-orang yang melihat. Maknanya susah lah nak cari. Sebab itu kita tak dapat agama ni kan, dapat sesuatu keluar, tersebut tanya banyak. Tersebut tanya banyak. Boleh. Gitu. Tersebut tu. Apa ni? Soal-soal banyak. Ini maknanya tak builah ni. Ini salah satu contoh. 129. Daripada jawapan Nabi Musa ini diketahui sifat lembu yang dimaksudkan mereka dalam pertanyaan mereka itu ialah dari segi umurnya. Sebab dia tak sebut dengan jelas berapa umur dia. Mahia gitu saja. Tapi maksud mereka nak tanya dari segi umur. Sama ada sebenarnya mereka tanya begitu, cuma Tuhan tidak sebut. Atau kalau kita nak kira Tuhan sebut gini-gini lah. Mahia tu dia nak tanya umur, tapi dia tak sebut umur. Walau bagaimanapun Nabi Musa tahu juga. Itu maksudnya. Bila Nabi Musa jawab tu tepat. Dia tak kata tegak. Situ bukan nak kira sepatutnya dia insaf dah. Ini Nabi kita ni, tengok dia jawab tepat. Padahal kita tanya tidak jelas gitu. Dia jawab tepat sebab kita dulu. Sehingga kita tak boleh kata bukan itu kami maksudkan. Tak boleh kata begitu. Lagu tu pun terih. Kita kata terih lagi. Tanya lagi. Tanya tu menyusahkan, melambatkan kerja saja. Jadi asal tak tahu siapa dia bunuh orang mati tu, tak tahu siapa pembunuh. Baca lagi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Mereka berkata lagi, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dia menjelaskan kepada kami apakah ia sebenarnya. Kerana sesungguhnya lembu itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat panduan yang betul untuk memperolehinya. Jawab Musa,
Sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak pula mempunyai sebarang tapung. Mereka pun berkata, sekarang barulah engkau menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Dan kenangilah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu saling bertuduh-tuduhan sesama sendiri tentang pembunuhan itu, sedangkan Allah hendak menyingkapkan rahsia pembunuh yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berfikir. Kemudian hati kamu tetap keras juga selepas peristiwa itu. Ia keras seperti batu, atau lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir daripadanya sungai-sungai, dan ada yang pecah mengalirkan mata air, dan ada yang terhumban jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Itu sambungan Ahmad tadi lah. Di sini duduk 72-73 ni, waktu sebenarnya latar belakang kepada perintah Allah tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Perintah Allah tu mari kena dari segi kedudukan dalam Quran tu dulu sebut dulu. Ni dia pada hanya hak ni dulu. Berlaku hak ni dulu, hak kemudian ni dulu. Pak tertib dan kemudian sampai apa? Nabi buat lagu tu. Kalau kira kita letak hak 73 ni dulu lah. Sebab hak tu latar belakangnya. Hak tu latar belakang. Tapi tidak begitu. Jadi keliru kata dia. Kita ada sini 130. Daripada jawapan Nabi Musa alaihissalam, di dalam ayat ini diketahui sifat lembu yang dimaksudkan mereka dalam pertanyaan mereka di dalam ayat ke-70 sebelumnya ialah adakah ia lembu yang telah digunakan atau tidak. Sebab tadi juga lah, sama ada mereka tanya memang sebut gitu, cuma Tuhan ringkaskan yang tidak sebut, atau memang mereka tanya begitu. Bagi saya nampak yang kedua tu lebih nampak mukjizat lagi, lebih jelas lagi nampak kekuasaan Allah. Musa itu sebagai utusan Allah. Sebab walaupun tak cerita dengan jelas, dia jawab tu tepat. Lagu tu lah mereka naknya. Sekarang tu pun tak kabar lagi. Jadi ud'u lana rabbak, minta doalah dengan Tuhanmu. Sesoalnya Tuhanmu tu bukan Tuhan kami. Pelik. Padahal sepatutnya kalau dia tu beradab, minta doalah dengan Tuhan kita. Kita lah. Ni Tuhanmu, tengok biadab dia. Biadab dia tu. Kurang ajar dia. Itu sebab akhirnya Tuhan kata jadi kerah hati mereka. Sebab dia duduk mempermain-mainkan agama, duduk mempermain-mainkan Rasul. Rasul tidak main-main, dia kata main-main. Lepas tu dia main-main tu. Adakah ia bercacat atau tidak? Dan adakah ia bertapung atau tidak? Sampai begitu sekali. Mana lama kalau duduk cari itu. Sebab susah. Padahal asalnya suatu Baqarah. Ikutlah mana-mana. Cepat itu selalu boleh selesai kalau nak kira. Tapi waktu itulah akibat buat orang kata kokek. Akibat main-main dengan Nabi, gitulah. Mereka hampir-hampir tidak dapat melakukan. Fadzabahuha, akhirnya semula juga. Tapi wa ma kadu yaf'al. Hampir-hampir tidak dapat, susah benar nak cari orang itu. Padahal Allah telah menentukan lembu, tidak menentukan lembu dengan sifat-sifat seperti itu pada asalnya. Lembu betina mana pun boleh disembelih untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pertanyaan yang berlapis-lapis itu hanya menyusahkan diri mereka sendiri saja. Sebab itu kita dalam beragama ni akan cari susah. Sebab itulah dalam hadis kita tubik sikitlah, kadang-kadang hadis kan. Aisyah kata ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn
illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah tu antara dua perkara. Ni pilih. Nak mana? Mesti Nabi akan pilih hak lebih ringan, hak lebih mudah. Itu cara Nabi. Hak lebih mudah kan? Dah kata lembu tidur. Sesat. Ni cari susah. Cari susah. Masih tidak jelas. Di sini wa idh qataltum nafsan. Bila kamu telah bunuh satu orang. Satu orang itu lelaki ke perempuan yang kena bunuh. Tak jelas sini kalau kita tengok tu. Wa idh qataltum nafsan. Nafsan itu dia bahasa Arab ni dia guna untuk lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Jadi kalau semata-mata nafsan ini, wa idh qataltum nafsan ini masih tidak jelas. Di sini jantina orang yang terbunuh. Kerana perkataan yang digunakan untuknya ialah nafsan. Perkataan ini boleh digunakan untuk lelaki dan juga perempuan. Bahkan dari segi kalau orang yang belajar bahasa Arab lah, perkataan nafs itu termasuk dalam muannas. Muannas. Mana kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul bukan dha'iqu. Itu menunjukkan nafs itu muannas, lafaz dia tu. Tapi di sini orang tu kena bunuh tu lelaki ke perempuan. Kalau kita tengok kepada perkataan nafs itu saja tak jelas. Bahkan kalau kita mengambil juga lafaz dia lebih berat kepada perempuan tu. Lebih berat kepada perempuan itu. Tetapi daripada dhamir. Ni salah satu cara mentafsirkan Quran dengan Quran ni, kena tengok benda-benda gini. Bukan tengok ni tak detail, detail tempat lain. Itu salah satu. Salah satunya kita nak tahu misalnya di sini nafs ini lelaki ke perempuan apa dah bunuh. Nak tahu mana? Kita tidak dapat tahu daripada perkataan nafs itu sendiri. Hanya kita dapat tahu selepas ni. Faqul nadribuhu. Situ kita tahu. Bukan faqul nadribuha. Bukan ha. Kalau ha makna perempuan mati. Nida faqul nadribuhu bi ba'dihha. Bi ba'dil baqar. Bi ba'dil baqar. Idribuhu di dalam ayat selepas ini terbukti ia lelaki. Hak kena bunuh tu lelaki. Dhamir ha pada perkataan bi ba'dihha pula menunjukkan mereka diperintah supaya memukul si mati dengan sebahagian daripada anggota lembu betina yang disembelih mereka. Bi ba'dihha, ambil lah mana-mana bahagian, tak kira lah mana-mana bahagian, tanduk dia ke ekor dia ke ikut lah. Kalau dalam tafsir-tafsir Israelia ni kan panjang dah mulutnya bahas itu, dah habis masa situ. Kat mana? Pukul tu pukul gegap dia, tak perlu. Bi ba'dihha tu sebahagian daripada lembu tu, tak kira lah kapal-kapal tulang dia ke, kaki dia ke, mana-mana bahagian boleh berlaku. Kalau tempat buat tanya pula situ, payah-payah jadi lambat pula. Tak tanya pula situ. Jadi ba'dihha tu hak mana pula? Dengan tanduk ke? Dengan ekor ke? Dah. Jadi kalau dalam Israelia tu panjang cerita ni. Dia sebenarnya tak kira. Bahagian mana pun jadi. Itu syaratnya, syarat dia. Allah SWT namanya dia ada mengikut arahan dia lah, kena ikut arahan dia. Dengan sebahagian daripada anggota lembu betina yang telah disembelih. Ini menunjukkan ayat ke-67 yang memerintah mereka menyembelih lembu betina itu ada kaitannya dengan ayat ke-72 dan 73 ini. Ada kaitan. Inilah latar belakang bagi mereka diperintahkan supaya menyembelih lembu betina pada ayat 67. Ayat 67 itu. Inilah latar belakang. Apa yang semua itu? Itu tu jawab pendek lah. Semua dia gaduh. Gaduh. Gaduh kata kepada tu. Bila Nabi Musa kata begitu tu, atattakhiduna huzwa. Main-main dengan kami ke? Gitu dia kata. Jadi tak sepatutnya dia kata begitu. Bila orang suruh gitu, buat gitulah. Hak tu pun menuju ke arah
jawapan juga. Akan dapat jawapan. Cuma Allah SWT nak gitu. Nak gitu. Ini semua kita. Kalau Allah SWT nak beri ilmu kan, beri selalu. Tak boleh. Tak payah mengaji. Tak payah mari masjid. Tak payah mengaji Darul Kausar. Tak boleh. Boleh. Tuhan Maha Kuasa. Tapi bahasa dia. Bahasa dia. Nak boleh ilmu dia kena mengaji. Lama kalau. Tak boleh mudah-mudah gitu. Tak boleh. Bahasa dia. Gitu cara. Jadi kena ikut cara tu lah. Itulah orang panggil sunnatullah. Gitu cara. Ada ilmu. Gitu. Coba kalau kes lah. Kalau buat begitu tak jadi. Ambil mana-mana bahagian ilmu. Pergi pukul atau mati. Tak kecek. Sebab ini nak menunjukkan mujizat Nabi Musa tu. Nak suruh pokok dia kabar. Tak kabar. Kabar sebentar. Lepas tu jadi begitu pula. Nak wayang. Tak boleh pelanggaran itu. Tak boleh pelanggaran itu. Sebaik sahaja dipukul, ia terus hidup. Lalu ia memberitahu siapa pembunuhnya. Hidup. Kecek mana-mana wayang. Orang ni bunuhnya. Selesai masalah. Lepas tu mati. Mati sekali. Mati. Kalau tak ada pun mati. Tak boleh Tuhan nak buat begitu. Dia nak isyarat kepada orang lain. Kiamat. Bila kiamat mati. Bangkit semula tu kok mana. Ni nak tunjuk. Kadang-kadang Tuhan buat lagu itulah. Tuhan Maha Kuasa ke dia boleh. Cuma tengok dia mati dah ni. Boleh hidup. Goyang. Kecil. Kalau Tuhan boleh buat lagu tu, orang lain tak boleh buat. Boleh sangat. Tuhan Maha Kuasa. Dia kata Maha Kuasa lagu tu dah. Ayat ke-73 ini mengisyaratkan bahawa menghidupkan seorang Bani Israel yang mati, yang telah terbunuh, merupakan bukti tentang manusia akan dibangkitkan kembali setelah mati. Hak tu nak ayatnya. Sebab sepanjang masa dia orang-orang duduk muskil sangat orang kafir ni. Hak tu dia muskil. Hak tu dia muskil. Pada kita mati ni, ke mana kita hidup semula? Ya ke? Ya. Lemah tu. Tak tahu ke mana dah ni. Kita gali-gali hak dalam kubur tu tak tahu ke mana. Jadi tanah. Sebati dengan tanah. Tak tahu mana nak hidup. Hak ni daripada dulu lagi perjuangan Nabi-Nabi bawa agama dia menghadapi benda ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kali peristiwa ni menghidupkan orang mati. Tujuannya nak tanam akidah tu lah, nak suruh faham. Kerana Tuhan yang terbukti dapat menghidupkan kembali seorang manusia yang telah mati, tentu berkuasa juga menghidupkan yang lain-lain. Malah sekalian manusia. Dia dah kita kata terima, dia Maha Kuasa kan. Seorang manusia boleh. Kalau seorang manusia ni ramai-ramai ni dia menghidupkan, bukan seorang daripada tak ada. Bukan setelah ada, daripada tak ada. Boleh. Hak tu apa-apa je. Kalau hak sudah ada dah hilang sekejap, dia tak boleh buat semula. Malah sekalian manusia. Hakikat inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat berikut. Baca satu. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Bermaksud bagi Allah yang Maha Kuasa soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kita tengok tadi seorang manusia menghidupkan, Tuhan banyak di tempat lain. Inilah tafsir Quran dengan Quran. Nak ayatnya kepada Tuhan, kepada kita ialah boleh hidup seorang. Belum tentu lagi boleh hidup ramai-ramai sekaligus. Kalau Tuhan tak gitu, sebab dia Maha Kuasa. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Supaya seorang yang bagi Tuhan. Semua manusia, seramai-ramai manusia ni, daripada zaman tu Adam sampai ke kiamat, dia boleh sekaligus. Cuma ni dalam peristiwa ni seorang contoh. Sebagai contoh, dia boleh. Sebab apa? Sebab dia Maha Kuasa. Antara hikmah dan pengajaran yang terkandung di sebalik pemaparan kisah ini ialah satu, membuktikan kekuasaan Allah.
menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Salah satu masalah besar yang membingungkan orang-orang kafir di sepanjang zaman ialah menerima bahawa manusia yang telah mati akan hidup kembali di akhirat. Inilah yang paling susah. Sebab itu dalam Quran banyak dia mari dalil-dalil ni. Dia ketuk fikiran manusia ni banyak. Zalika raj'un ba'id, kata dia. Oh, ni balik semula ni payah jauh nak fikir, tak masuk akal langsung. Macam-macam lah dalam Quran tersebut. Yang kedua, menyingkap rahsia pembunuhan seorang lelaki di zaman Nabi Musa AS. Pembunuh akhirnya diketahui melalui kesaksian si mati sendiri. Jadi siapa dia? Lebih besar saksinya. Orang mati tu sendiri goyang. Contohnya peristiwa-peristiwa lain bunuh orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Bahkan kadang-kadang bawa ke mahkamah, orang lain pula kena bunuh. Hak tidak membunuh. Hak bunuh sebenar lepas gitu. Dia tak lepas juga. Mahkamah tu ada saya suruh. Lepas mati. Di sana tu ya lah sebenarnya orang ni pun tidak selalu lama pakai amat tu. Tapi akan tahu juga pembunuh sebenarnya. Walaupun dalam dunia ni mahkamah telah memutuskan, jadi orang lain yang tidak membunuh tu dituduh sebagai pembunuh dan dihukum. Hak pembunuh tu lepas. Di akhirat besok tak lepas. Semua orang akan tahu tak. Ni orang ni mati, dia ni yang bunuh. Orang ni yang bunuh sebenarnya. Tapi tidaklah ni lah jaga-jaga Allah SWT tunjuk dalam dunia. Antaranya ni cerita zaman Nabi Musa. Yang ketiga, menghilangkan saki baki kepercayaan mereka terhadap kesaktian dan ketuhanan lembu yang pernah ditanam oleh Samiri. Musa Samiri kan, dia buat anak lembu tu jadi temuh anak lembu kan. Jadi pokok dia pun dia mula jadi kuasa lembu ni ada kuasa ketuhanan. Supaya ni kalau di India tu jelas benar lah tu, jelas benar. Jelas benar. Kalau tengok dalam YouTube kau benda ni, orang Islam kena wanyai benar ni. Di India tu sedih juga saya dengar masa kita duduk tidaklah lagu tu. Lan ni nak wanyai orang Islam. Hak tidak kena-kena dia dakwa ni bunuh lembu. Semulai lembu. Dia pokok sampai mati. Inilah cerita Musa Samiri. Jadi lembu tu jadi dipuja sampai begitu sekali. Nak sembelih jauh. Kalau sembelih perang. Tapi setengah-setengah tempat tu orang Islam kuat kan, dia sembelih dia tak cara. Orang pagi. Dia lagu tu. Ada juga tempat-tempat gitu. Setengah-setengah tempat tu kita nak makan daging lembu dengan Allah susah dah. Pelik juga ada kebodohan manusia ni kan, tak ada penghujung dia kan. Manusia banyak tak ada kat surat berani. Lembu ada surat berani. Jadi dia tahu lembu ni ada gimana. Tak ada. Jadi soal jawab banyak lah. Caranya kan nak semula lembu, nak makan daging lembu daripada awal daging tak repot. Tak buat surat berani. Waktu boleh lah buat kita merasa daging lembu. Payah. Payah. Dan itulah kalau ajaran orang salah, kamu yang salah, Allah lemah, tak masuk akal kita. Tapi dia boleh. Itulah akibatnya apabila lari daripada ajaran yang sebenar. Akibatnya susah dalam dunia ni. Kita boleh tengok lembu yang minum air kecil lembu. Ni lah ni masa COVID-19 tu keluar tu. Bapak dia jelas dalam air lembu. Kononnya kita boleh ni terpelihara daripada serangan COVID ni, daripada virus ni, kita selamat. Dia minum air kecil lembu. Allah tu boleh tengok. Pasal ada video. Sampai begitu sekali manusia ni punah. Rupanya benda ni zaman Nabi Musa ada. Jadi caranya bila dia tanam, Musa Samiri itu tanam perasaan hebat, perasaan
lembu ni ada kesaktiannya. Jadi cara Allah SWT nak hapuskan waktu sembelih. Dia suruh sembelih ni. Suruh sembelih. Dan helah tu pun nak lari dah sebenarnya. Kalau boleh tak sedih. Helah. Lagu mana lembu, lagu tanya-tanya sedih. Sebenarnya. Tapi tak lepas juga. Akhir sekali ikut juga Nabi Musa. Sebab apa kalau tak ikut, tak jadilah. Ni jadi. Tahu siapa pembunuh. Di satu pihak tahu siapa pembunuh. Di satu pihak yang lain tengok lembu kita sembelih. Lembu hak pandai comel. Hak terpilih. Kita tengok gambaran lembu hak tidak diguna untuk membajak tanah. Lembu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Lembu yang tidak ada keaiban, sebarang keaiban. Lembu yang sedap mata memandang. Mahal lah kira-kira. Lembu tu disembelih, tak ada kapur. Itu dah. Cara Islam ni daripada awal dia nak menghapuskan hurafat ataupun fahaman-fahaman yang salah tu, lagu tu berjaga. Sebab itu Nabi SAW zaman dia suruh Jarir bin Abdullah pergi bakar berhala. Tak ada kapur. Berhala dia tu, puak dia tu semua lah. Puak Ahmas itu duduk semua selama ni pergi bakar, pergi kacau, tak ada kapur. Jadi selama ni duduk takut tu, takut pada bayar-bayar saja. Tidak ada apapun bencana menimpa mereka, walaupun mereka telah menyembelih lembu yang paling cantik sekalipun. Justru ia hanyalah Tuhan palsu. Sebab itu Tuhan palsu. Begitulah cara. Jadi di sebalik cerita ni banyak pengajarannya, bukan satu perkara saja, hak semasa saja. Bahkan akidah sepanjang masa, iaitu akidah hidup selepas mati boleh berlaku. Boleh berlaku. Itu dalam sejarah telah berlaku banyak kali. Ini seorang hak ramai-ramai bahum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahya. Beribu-ribu mati, lepas tu hidup semula. Boleh buat. Ada juga lagu tu. Semuanya itu nak mengemaskan akidah atau kepercayaan kepada hidup selepas mati. Dalam sejarah terlalu banyak. Itulah 3 hikmah besar bagi perintah Allah kepada Bani Israel supaya mereka menyembelih lembu betina itu. Itulah yang mereka sibuk persoalkan Nabi Musa ketika baginda menyampaikan perintah Allah tersebut. Oleh kerana hikmah pertama paling besar, Allah mengemukakan contoh-contohnya beberapa kali. Iaitu hal ini bukan khusus dengan zaman Nabi Musa saja. Sepanjang masa manusia ni kena sedar, kena percaya. Bahkan agama tidak akan dinamakan agama kalau tidak ada akidah ni, iaitu hidup selepas mati, akhirat. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kemudian. Sebab itu selalu disebut dalam Quran. Kadang-kadang Rasul dia tersebut percaya kepada Allah hari kemudian. Ini rukun besar untuk jadi agama. Kalau tidak, orang tidak panggil agama. Sebab itu ahli-ahli pengkaji ni kan, perbandingan agama ni, ramai daripada mereka tak mahu mengatakan agama Buddha tu sebagai agama. Ia hanya falsafat saja. Sebab apa? Sebab ketuhanan dia tidak jelas. Tak jelas. Jadi rukun agama tu, nak nama agama tu, tu tak jelas. Bermacam-macam cara untuk membuktikan kebenarannya. Di dalam surah Baqarah sahaja, surah Baqarah dia kita baca ni, ada 5 contohnya. Tuhan mati, hidup semula. Pertama pada firman Allah yang telah berlalu sebelum ini. Lihat ayat ke-56. Jadi hadis dan mestilah. Kedua ialah yang sedang kita hadapi sekarang. Ini ayat. Ketiga pada ayat ke-243. Keempat pada ayat ke-259. Dan kelima pada ayat ke-260. Sini ni semua hidup semula selepas mati. Dalam surah Baqarah ni saja. Kalau tengok di dalam surah-surah lain kan banyak. Ini semua nak membuktikan manusia boleh dihidupkan kembali selepas mati. Allah boleh buat benda tu. Kemudian hati kamu tetap keras juga selepas peristiwa itu. Kalau nak kiranya padat dah, berapa kali dah
Tengok Nabi Musa memang utusan Allah, dia cerita ni betul. Tapi lepas pada tu keras. Dia keras seperti batu. Itu sifat hati manusia. Kalau keras-keras terlajak lah. Sebab itu tak boleh buat dosa. Kalau dilanggar perintah-perintah Allah, dia akibat dia tu teruk. Hati jadi keras. Orang kita panggil keras pedal lah. Keras hati perut. Boleh macam-macam dia sebut. Keras seperti batu atau lebih keras lagi. Bahkan kadang-kadang jadi lebih keras lagi. Sebab apa? Tuhan kata kalau batu nampak keras, kadang-kadang air tumbik ke dalam tu. Air tumbik. Selebut-lebut air tu boleh memecahkan batu. Boleh. Ada mata air yang keluar daripada batu. Tetapi hati manusia tu kadang-kadang bila dah jadi keras, jadi keras tu bila banyak kali buat maksiat. Maksiat tu besar-besar. Bila jadi keras tak susah lah. Kadang-kadang dia pergi sampai ke keturunan. Beberapa keturunan tak berubah lah. Tu nyaya kepada anak cucu kita tak ada pasal-pasal. Kira kita dulu buat. Jadi kesan dia tu sampai ke anak cucu. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau Tuhan tidak nak gitu, dia berlaku kan? Kita kata makan benda haram jadi kerak pedas, jadi gelap perut macam-macam. Kapir keturunan, apa lapis keturunan. Tuhan nak beri petunjuk, boleh. Masuk Islam tiba-tiba. Negeri-negeri kapir kita dulu. Itu kerjaan Tuhan berlaku. Kerjaan Tuhan, dia maha kuasa. Kehendak dia. Ini Allah SWT menggambarkan keadaan batu ni. Kerak-kerak batu tu pun dia ada kesedaran dia. Kita tengok batu Zahir apa golek tu. Dia tidak golek saja sampai tu kepada dia tu ada di sebalik itu. Allah SWT cerita kepada kita tentang perkara ghaib. Kalau tidak kita tak tahu, kita ingat golek saja begitu. Baca pula sampai ni, baca 134 ni baca. Kau tak tahu? Tak apa nak baca. Setelah menyaksikan bermacam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat Nabi Musa ni kan. Dan terakhir mukjizat orang yang telah mati hidup kembali. Sepatutnya telah timbul rasa insaf dan keinginan bertaubat di dalam hati kamu. Begitu juga orang lain pun begitu juga, sepatutnya begitu. Tetapi malangnya hati kamu telah menjadi keras seperti batu, atau lebih keras lagi daripada batu. Kerasnya hati seseorang individu, seseorang manusia dan sesebuah masyarakat merupakan suatu pertanda yang sangat tidak baik. Kalau keras batu tak apa. Kalau keras hati manusia bahaya tu. Bahaya. Itu alamat tidak baik tu. Ia mengisyaratkan kepada hilangnya kemampuan dan daya menerima kebaikan serta kebenaran pada hati-hati mereka. Setelah itu harapan untuk ia dipulihkan amat tipis. Takut-takut. Jadi itulah benda kita tak tahu berlaku. Benda kita tak tahu. Kalau tahu senang, tak tahu. Kita ni nak jadi lagu mana? Kalau kita buat benda yang sama kadang-kadang, kesan dia Tuhan tidak nak sama. Tidak nak sama, kita tak tahu tu. Itulah sebabnya Allah berpesan begini kepada orang-orang yang beriman. Baca Safwan. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu faqala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bermaksud belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik, derhaka. Itulah jadinya. Sebab itu bahaya. Jadi antara yang menyebabkan hati manusia jadi keras ialah melanggar perintah Allah, menyanggah
ajaran-ajaran atau panduan-panduan yang diberikan oleh Nabi-Nabi atau mempermain-mainkannya. Itu jadi gerah tu belakang tu. Kalau nak kira kita ni dengan pendek umurnya kita, Tuhan tanya tak sampai kau lagi masanya nak khabar ke diri. Kalau bahasa kita senang lah. Alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum tu maksud dia nya tak sampai lagi kau masanya nak khabar ke diri. Tak cukup lagi masa. Lama kita pun dah Tuhan beri. Cerdik molek tu. Tak seinsah-insah lagi kau. Begitulah maksudnya. Sebab kalau duduk terus begitu jadi kerah. Susah. Kemudian ayat ini menunjukkan batu juga mempunyai daya tanggapan, rasa, cara dia lah, dan kefahaman tersendiri. Jangan kita ingat makhluk-makhluk yang jamadat, yang beku, nampak duduk senyap, tak ada bergerak tu, dia tak ada kesedaran tahap dia lah, kesedaran cara dia. Terhumban jatuhnya batu itu dikatakan satu bentuk pernyataan rasa takutnya kepada Allah. Begitu rupanya. Gitu. Menurut Al-Quran bukan batu sahaja yang mempunyai daya seperti itu, malah langit yang tujuh dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat padanya juga. Yang ini sebenarnya ada kesedaran cara dia. Malah lihat firman Allah ini sebagai buktinya. Baca Safwan. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bermaksud langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi ini semua ni tasbih. Tasbih ni apa? Kalau kita manusia, subhanallah. Subhanallah tak apa makna? Maha suci Allah daripada segala bentuk kekurangan. Jadi makhluk-makhluk lain tu pun kata begitu juga hakikatnya. Cuma dengan bahasa dia kamu tak faham. Tuhan, walakin la tafqahuna tasbihah. Cuma kamu saja tak faham. Tak faham cara tasbih mereka. Hakikatnya duduk bertasbih. Menyatakan Tuhan itu maha suci daripada segala kekurangan. Tuhan itu maha sempurna. Duduk kata begitu. Itulah. Jadi zikir juga cara dia. Jangan kita buat main-main. Sebab itulah dalam Islam apa-apa pun dia tak boleh buat main-main. Mudah-mudah tak boleh. Sebab apa dia semua tu ada belakang. Dengan sebab itu, jadi orang yang dikubur tu kan dia tandai apa-apa orang hidup tu. Sebab kalau hidup tasbih ada munafaatnya kepada orang mati. Sia-sia, tak betul lagu tu. Pasir, tanah, semua duduk tasbih kan tak kira. Tapi tak berguna belaka kerana tak ada iman. Tidak nanti pokok yang hidup saja ada guna. Hak mati, hak kering pun gitu. Lepas tu orang kata hak Nabi pacok tu, dia kata selagi basah ni, sebagai tanda selamat tu. Syafaat Nabi tu untuk orang yang berkenaan ni. Tu bukan ayatnya dengan sebab benda tu hidup basah lagi maka dia tidak diazab dalam kubur. Bukan ayat tu. Kerana kelebihan, kerana syafaat, kerana mujizat Nabi tu sendiri. Kalau tidak tu benda lain pun jadi juga. Tapi dia diambil tu. Kalau nak suruh hidup, belah kepada dia. Belah, tidak hidup, mati juga. Kalau nak suruh hidup semua, kerak molek lah. Tempat sepatutnya hidup ni belum. Apa pertama tu belum. Belum tak akan hidup. Kalau belum. Jadi situ nak cerita benda lain. Benda lain. Tak ada kena-mena dengan basah atau tidak basah untuk meringankan orang dalam kubur tu. Dia tak ada kena-mena. Kalau orang kafir duduk dalam kubur, tak ada faedah belaka tu. Walaupun semua benda duduk tasbih pun,
Tak ada faedah. Yang ada faedah kalau nak ada pun apabila orang itu beriman. Dengan izin Allah boleh berlaku. Boleh berlaku. Waktu kita tak tahu lah. Waktu kita tak tahu. 136. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi bila kita tahu Allah ni tidak lalai, oleh itu buatlah apapun yang kamu mahu. Tetapi ingat, baca Safwan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bermaksud dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi boleh nak buat apa-apa tu, Tuhan bagi ikhtiar kepada kita, Tuhan bagi kemampuan, kita boleh usaha, boleh buat, tapi kena ingat, kena ingat benda jahat sekecil mana pun Tuhan tak terlepas daripada dia. Dia tahu belaka, dan akan ada balasan. Benda baik pun gitu. Jadi jangan buat benda hak tak boleh. Sebab apa? Tuhan tahu belaka. Lepas tu kita pergi sini pula. Sekarang lah dulu pada ni kan. Jadi panjang lah. Sekarang dulu. Wallahualam.